Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Dan macam biasa juga Nasha, kita akan berkongsi dua kisah yang menarik. Story yang pertama, apa dia Nasha? Story yang pertama kita nak kongsi mengenai satu wanita ni, dia dah ada degree tapi dia tak kisah dapat hantaran perkahwinan yang biasa-biasa je. Biasa-biasa berapa tu Dan story yang kedua mengenai Lesti Kejora dan Rizky Bilar. So macam sampai sekarang ni diorang punya kes tak selesai lagi. So kalau korang nak tahu berita lebih lanjut, jom kita layan OBTV. Okay guys, so berita OBTV yang pertama. Kali ni kisah pasal perkahwinan lah. Setengah pengantin ni of course lah dia nak majlis yang besar-besaran. Jumlah hantaran pun yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak lah kan. Tapi ada juga sebenarnya pasangan yang lebih senang untuk nak melakukan majlis dengan tema yang lebih simple. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai seorang wanita yang bernama Nadia. Meskipun sudah memiliki segulung ijazah, Nadia tidak berkira dalam urusan hantaran dan juga mas kahwin yang diterima daripada pihak suami. Ya, dan menurut Nadia, dia tak nak urusan perkahwinan itu terikat dengan bebanan hutang. Jadi di TikTok, Nadia berkongsi mengenai majlis hari bahagianya yang orang kata jimat dan mudah. Jadi jelas Nadia, jumlah wang hantaran yang diterima hanyalah RM7,000 sahaja. Manakala mas kahwinnya sebanyak RM22.50 mengikut negeri kelahirannya. Berkongsi kisah mengenai majlis merisik, cincin yang digunakan pada masa itu adalah milik bakal ibu mentuanya. Namun mereka memulangkannya semula selepas majlis tersebut selesailah. Kata Nadia, dia dan pasangan tidak membeli cincin pada waktu itu. Tambah Nadia, dia nikah di pejabat agama je. Sebab baginya senang, mudah dan tak payah nak apply tempat-tempat nak nikah kat masjid ke kat mana ke. Katanya jangan ikut cakap orang sangat lah, nak buat dekat mana-mana. Di akhir perkongsian, Nadia menyatakan bahawa dia sangat selesa menjalankan majlis mengikut kemahuan dan kemampuan sendiri. Tambahnya, dia tidak mahu memeningkan kepala kerana kehidupan selepas pernikahan atau berkahwin lebih penting. Betul. Tapi bila kita bercakap mengenai majlis nikah atau perkahwinan ni lah kan, topik ni sebenarnya agak subjektif sebab bila kalau orang tu mampu, apa salahnya kalau dia nak buat besar-besaran kan? Orang kata ukur baju di badan sendiri. Okey guys, untuk kisah OBTV yang seterusnya, kini panas di Indonesia mengenai kes Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Selepas membuat laporan polis terhadap suaminya, Rizky Bilar atas jenayah kekerasan dalam rumah tangga. Penyanyi dadut Lesti Kejora masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai kes itulah. Jadi memetik daripada laporan Tribune News, bapa kepada Lesti ni iaitu Endang Mulyana enggan memaafkan perbuatan terkutuk Rizky terhadap anak perempuannya itu. Endang ni juga didakwa menyuruh Lesti, anak dia tu, untuk cepat-cepat filekan permohonan cerai terhadap Rizky selepas insiden buruk yang berlaku pada minggu lalu. Perkara ini didedahkan secara langsung oleh bekas pekerja Lesti dan Rizky yang bernama Maput. Menerusi video yang tular itu, Maput menjawab soalan orang ramai yang ingin tahu pengakhiran konflik antara Lesti dan juga Rizky. Ya, dan tambah Maput lagi, Endang sudah bersedia untuk menanggung semua risiko susulan penceraian daripada anak perempuan, termasuklah mengenai pembahagian aset harta. Jadi dalam pada tu, Maput turut mendedahkan ibu bapa Lesti menangis ketika mengetahui nasib malang yang menimpa puteri tunggal mereka. Yelah, ibu bapa mana yang sanggup melihat anaknya jadi sampai macam tu sekali kan? Betul. Jadi untuk pengetahuan anda, kisah rumah tangga pasangan romantis itu menjadi perhatian media dan juga banyak sangat peminat mereka selepas Lesti mendakwa menjadi mangsa kekerasan Rizky akibat diduga berlaku curang di belakang isterinya. Ada orang ketiga, keempat, kelima ke? Memetik laporan polis, Rizky telah menolak dan melemparkan isterinya ke atas katil serta mencekiknya sehingga jatuh ke lantai, Nasha. Sama macam tu sekali. Jadi sesudah daripada kejadian yang berlaku, Lesti dilaporkan mengalami kecederaan pada tangan, leher dan juga tubuhnya sehingga terpaksa menerima rawatan di rumah sakit selama 4 hari. Lama betul tu. Itulah. Semoga kes ni dapat diselesaikan dengan aman lah kan, Nasha. Kasihan tengok keadaan Lesti sekarang ni, macam ada sesuatu yang tak kena. Baiklah guys, berita pertama OBTV untuk kali ini. Demam K-drama atau K-pop bukan benda baru lagi kat Malaysia ni, Nasha. Kan? Kalau boleh dikatakanlah, negara kita mempunyai fanbase yang sangat luas. Antara negara yang mempunyai fanbase yang banyak lah dekat Malaysia ni. Jangan buat main lah dengan orang kata fan-fan K-pop atau K-drama ni, Nasha. Betul, setuju sangat. Jadi kalau kita nak cakap benda-benda yang negatif sikit je pasal artis-artis yang diorang suka ni, Jangan cakap tu negatif sangat tu. Dah tersebut. Minta maaf ya. Army semua ke kat sana, minta maaf ya. Jangan buat main tau, Dan. Faham, Nasha.
Baiklah, cerita sikitlah tentang artis Korea ni. Baru-baru ni penyanyi tersohor tanah air iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza atau kita panggil Tok T. Sempat belanja selfie pelakon terkenal dari Korea iaitu Lee Min Ho. Betul mesti ramai sebenarnya yang cemburu bila tengok selfie Tok T dengan Lee Min Ho tu. Dengan cerita Lee Min Ho ni merupakan artis yang sangat popular di dunia. Serius Tapi kan walaupun Tok T dapat bergambar dengan Lee Min Ho, tahukah anda bahawa pihak Lee Min Ho sebenarnya dah tetapkan undang-undang? Untuk penjelasan yang lebih terperinci, garis panduan protokol dari pihak pengurusan melibatkan selebriti terkenal antarabangsa akan ditetapkan. Dan sesiapa pun tidak boleh bertindak sesuka hati lepas ni. Walaupun Tok T dapat selfie dengan Lee Min Ho, rupa-rupanya Tok T pun tak terkecuali daripada protokol-protokol yang telah ditetapkan tu. Macam tu. Nampak? Artis legend macam Tok T pun kena minta kebenaran. Tulis Tok T di akaun Instagramnya, beliau memberanikan diri untuk bergambar dengan Lee Min Ho selepas bertanya terlebih dahulu kepada pihak pengurusan. Ni Tok T pun tanya tau. Ini orang kata adab. Tapi Tok T kata juga, kalau bodyguard Lee Min Ho tu dekat atas, Tok T dah ready dah, dia nak buka silat ala-ala Mat Kilau. Oi, macam tu sekali lain macam. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Apa tu, Nasha? Mengenai seorang lelaki ni Okey. berdepan dengan situasi yang memalukan. Apabila ditampar dan disimbah air pula lagi oleh teman wanitanya. Nak tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab dilamar menggunakan cincin lollipop. Ada. Cincin lollipop? Cincin lollipop. Macam mana tu? Comel. Menerusi video yang tular di media sosial, lelaki tersebut kelihatan sempat menghalang laluan teman wanitanya yang dipercayai masa tu nak pergi ke tempat duduk, Nasha. Orang kata sebelum apa tahu? Sebelum dia memeluk erat teman wanitanya itu dan menyebut aku cinta padamu. Alah sweetnya bila dah cakap macam tu kan. Jadi sebaik saja dia melontarkan ayat-ayat cinta tu, lelaki berkenaan terus melutut dekat depan teman wanita dia tu. Dia macam teruja sangat. Jadi ialah wanita mana yang macam tak excited kan bila ada lelaki yang tunjuk effort sama macam tu sekali dekat depan dia. Okey, take note yang siapa suka Nasha tu. Sebelum itu nak bagi tahu kejadian itu difahamkan berlaku di sebuah stadium, Nasha. Wow, dalam stadium. Sewaktu berlangsungnya perlawanan baseball antara pasukan Toronto Blue Jays dan Boston Red Sox Canada. Jadi bukan itu saja. Momen-momen bahagia pasangan tersebut turut dirakam oleh ribuan orang yang ada kat dalam stadium tu. Bagaimanapun keadaan bertukar menjadi tegang selepas lelaki itu mengeluarkan sebuah kotak yang berisi cincin lollipop. Alamak, potong. Dan bukannya cincin pertunangan mahal seperti yang diharapkan oleh teman wanitanya itu. Ya, dan disebabkan terlampau bengang perasaan rasa macam dipermainkan wanita tersebut terus menampar muka dan juga simbah air minuman ke atas teman lelakinya tu. Tak sangka dia tiba-tiba pengakhirannya jadi macam tu. Bukannya macam yes I do. Dia tak jadi macam tu. Itulah dia. Video tersebut telah mendapat pelbagai reaksi netizen yang rata-rata menyifatkan lelaki berkenaan ibarat tidak serius dalam hubungan mereka. Malah ada yang meminta untuk wanita itu mencari teman lelaki yang lain. Baiklah guys, berita OBTV yang pertama. Sekarang ni kan Patch, kalau awak perasan lah, makin banyak konsert orang kata music festival yang diadakan di Malaysia baru-baru ni lah. Boleh dikatakan setiap minggu akan ada je event muzik. Rasa macam zaman-zaman sebelum pandemik gitu. Cakap pasal konsert atau music festival ni, baru-baru ni penyanyi Noh Hujan sekali lagi lah dia dah buat hal mendapat komen negatif daripada warganet. Kerana dia dikatakan telah meludah ketika membuat satu persembahan. Tapi kalau nak tahu, pengurus Noh dia kata dakwaan itu tidak benar lah. Okey. Selain daripada Noh, ada satu lagi kejadian yang orang kata tak dihini. Oh wow, okey. Apakah tapi ceritanya macam ni, di mana seorang pelawak ni lah, dia nak buat crowd surfing tapi tak ada yang sambut. Allahu. Macam mana tu agaknya? Jadi macam mana cerita je? Kalau nak tahu, nak dijadikan cerita, nama pelawak Mat Sabah tiba-tiba menjadi bualan ramai. Mana taknya selepas satu konsert yang diadakan baru-baru ni, nama dia terus meletup. Terus melonjak naik. Menerusi hantaran di TikTok, seorang pengguna yang dikenali sebagai Hanifah Zari memuat naik video yang memaparkan momen malu Mat Sabah pada ketika itu. Apa sudah jadi kan? Apa sudah jadi?
Dan kalau nak tahu dalam rakaman itu, Mat Sabah dilihat berlari dan terjun dari atas pentas. Tapi yang tak sepatutnya berlaku. Apabila crowd surfing yang dilakukan oleh Mat Sabah tidak disambut oleh ratusan pengunjung yang hadir. Biarpun terpaksa menanggung malu batch. Tapi Mat Sabah kekal senyum lah. Itulah kehebatan pelawak. Tapi itulah, kalau anda tengok dekat ruangan komen, rata-rata warganet sebenarnya simpati. Mereka simpati dengan nasib Mat Sabah yang menanggung kesakitan. Yelah, bila dah lompat, orang pula tak sambut, jatuh sakit lah. Stage tu tinggi. Tapi selain itu, ada juga netizen yang mempertikaikan tindakan berbahaya itu. Mana taknya sebab tindakan macam ni yang tak kita jangka ni boleh mengundang kecederaan pada tubuh badan. Faham. Baiklah, kita beralih ke berita yang seterusnya. Cerita lah berita macam kita baca berita betul. Betul tu. Okey, setiap pasangan yang bercinta pastinya mempunyai keinginan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan mendirikan masjid. Tapi hakikatnya pelbagai ujian, dugaan, rintangan, halangan yang perlu ditempuhi bersama sebelum dapat mendirikan masjid. Baru-baru ni tular satu video yang memaparkan seorang lelaki sedang menangis sambil berjalan sendirian di waktu malam dekat tepi jalan patch. Dan kalau anda tengok video itu, video tersebut dipercayai dirakam oleh individu yang melalui kawasan tersebut. Dan selepas itu biasalah bila kita dah rakam, upload, tular. Bila dah tular, kelihatan seorang individu menghampiri lelaki berkenaan sambil bertanyakan apa sebenarnya yang berlaku ni. Selepas bertanya dalam keadaan yang agak lemah dan sedih, lelaki itu memberitahu bahawa tunangnya membuat hal dan meninggalkannya patch. Walaupun tidak menceritakan perkara sebenar secara lebih terperinci patch, tapi kalau kita tengok abang tu, mesti apa yang dilakukan oleh tunangnya itu memberi tamparan yang hebat kepada beliau. Namun individu yang berada bersama dengan lelaki tersebut sempat orang kata cuba untuk menenangkannya. Dan kalau anda sendiri lihat dari video tersebut, memang anda akan turut rasa kasihan dan sedih lah dia. Kan kita tengok kalaulah kawan kita macam tu, kita rasa kasihan juga kan. Betul. Dan kita harapkan tiada apa-apalah yang berlaku kepada lelaki tersebut. Itulah video yang telah dikongsikan itu pun telah mendapat pelbagai respon daripada warga net, dan rata-rata daripada mereka mengakui sebab dan kasihan kepada abang tersebut lah. Mungkin ada hikmah lah di sebalik apa yang berlaku, Dan, betul tak? Betul tu patch. Semoga lelaki itu dapat tempuh dugaan ini dengan kuat. Mungkin wanita yang menyebabkan dia sedih tu bukan milik dia sebenarnya patch. Baiklah, itu sahaja Obi TV untuk kali ini. Kepada anda yang nak membaca artikel-artikel menarik, boleh pergi ke website kami www.ohbulan.com. Ya Zah, dan banyak lagi video menarik untuk anda tonton di YouTube Oh Bulan Official. Dan jangan lupa juga untuk follow akaun TikTok kami pun sama Oh Bulan Official. Jangan lupa saksikan Obi TV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi Dan saya Patch Mono. Sehingga kita berjumpa lagi, sila jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.